Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk kemantapan khasiah guru pendidikan Islam yang profesional sebagai pemangkin transformasi pendidikan yang berkualiti. Okey. Ini seterusnya kita tengok. Okey. Jadi kumpulan saya terdiri daripada dua orang ahli iaitu saya sendiri iaitu Ahmad Arman bin dari kelas pendidikan Islam 3 bersama ahli kumpulan saya iaitu saudara Wan Ahmad Alimi bin Wan Aziz ambilan Jun 2020 dari kelas pendidikan Islam 3. Jadi yang pertama terlebih dahulu kita tengok tentang pengenalan guru pendidikan Islam. Okey, guru pendidikan Islam memainkan peranan yang penting dalam membentuk shahsiah murid. Mereka bukan hanya sekadar memberi ilmu tetapi juga sebagai qudwah hasanah kepada murid-murid. Nasihat yang baik perlulah diamalkan oleh guru pendidikan Islam supaya dapat membentuk murid yang bermoral, bertanggungjawab dan berakhlak. Jadi siapakah guru pendidikan Islam ni? Jadi guru pendidikan Islam ni adalah guru yang mengajar pendidikan Islam. Seperti yang kita tahulah, yang kita faham guru pendidikan Islam ni adalah guru yang mengajar subjek pendidikan Islam. Dan apa peranan mereka di sekolah? Jadi peranan guru ni di sekolah, saya cerita secara umum lah peranan guru. Maksudnya bukan sahaja guru pendidikan Islam, semua guru lah. Guru pendidikan Islam, guru bahasa Melayu, guru bahasa Inggeris, semua subjek ada peranan yang sama. Apa dia? Peranan mereka ialah mengajar di sekolah, mengajar murid-murid di sekolah. Dan penting juga untuk kita tahu bahawa peranan guru ni di sekolah bukan hanya setakat pada mengajar murid semata-mata, tetapi juga menjadi mendidik akhlak, menjadi qudwah hasanah kepada murid-murid di sekolah. Maksudnya qudwah hasanah ni maksudnya apa? Menjadi ikutan yang baik kepada murid-murid. Jadi di samping kita didik murid tentang subjek, kita juga didik murid tentang akhlak dan juga adab melalui shahsiah diri kita. Sebab apa? Sebab di sekolah kita adalah yang paling dekat dengan murid-murid. Jadi murid akan tengok bagaimana shahsiah guru. Bagaimana shahsiah guru. Kalau apa yang murid nampak shahsiah guru ni baik, maka mereka akan melihat yang baik-baik dan akan ikut membuat perkara yang baik-baik. Dan sebaliknya, jika guru itu menunjukkan perkara yang tidak baik, maka ia akan dilihat oleh murid-murid dan murid-murid akan mudah untuk terpengaruh dengan perkara yang tidak baik. Sebab itu kita kena tahu bahawa guru ini bukan semata-mata mengajar di sekolah, tetapi sebagai qudwah hasanah, sebagai ikutan yang baik. Jadi penting untuk guru-guru ni, khususnya guru pendidikan Islam, untuk mempunyai shahsiah yang baik. Seterusnya kita lihat hubungan interpersonal dan intrapersonal. Jadi apakah itu hubungan interpersonal dan intrapersonal? Terlebih dahulu kita tengok interpersonal. Apakah itu hubungan interpersonal? Hubungan interpersonal adalah hubungan atau komunikasi sesama manusia yang melibatkan reaksi dan perasaan, sama ada secara verbal ataupun non-verbal. Okey, jadi kita boleh faham dekat sini bahawa hubungan interpersonal ni adalah hubungan kita dengan anak murid, hubungan kita dengan ibu bapa, hubungan kita dengan rakan-rakan. Itu semua dipanggil sebagai hubungan interpersonal. Okey. Seterusnya, apakah pula hubungan intrapersonal? Hubungan intrapersonal adalah hubungan seseorang
terhadap perkara yang tidak boleh dinampak, seperti dengan diri sendiri ataupun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh faham dekat sini bahawa hubungan interpersonal ni adalah hubungan yang tidak melibatkan orang lain. Hubungan dengan diri kita sendiri. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya kita contohnya kita berfikir. Kita berfikir ni maksudnya kita berkomunikasi dengan diri kita. Contohnya kita fikir tentang menu untuk dimasak bila lepas kita balik sekolah, ataupun lebih kita tekankan dalam pengajaran lah. Di sekolah kita fikir tentang apakah pendekatan yang kita boleh guna di dalam kelas. Okey. Jadi kita akan fikir lah. Kita akan cakap dalam kepala otak kita akan fikir macam mana kita nak bagi murid ni lebih minat untuk belajar. Kita akan timbul persoalan di mana persoalan tu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kita tanya diri kita sendiri. Itu adalah komunikasi intrapersonal. Okey, dan komunikasi intrapersonal ni juga berlaku bila kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya macam mana berkomunikasi dengan Allah Taala ni? Maksudnya kita, contohnya kita solat, kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah untuk apa yang kita inginkan. Itu adalah komunikasi intrapersonal. Okey. Jadi penting tak komunikasi ataupun hubungan interpersonal dan intrapersonal ni? Jadi hubungan interpersonal dan intrapersonal ni sangat penting lah dalam diri seorang guru pendidikan Islam ni. Sebab dia memberikan kesan terhadap tasiah guru tersebut. Okey. Jadi kita sebagai guru pendidikan Islam ni, kita punya tasiah juga terbentuk daripada apa yang kita contohi. Jadi siapa yang kita contohi? Yang pertama iaitu Rasulullah SAW. Jadi apakah tasiah Rasulullah yang kita boleh contohi? Okay, yang pertama kita boleh lihat di sini adalah tasiah Rasulullah mengulang-ulang perkara yang penting. Okay, jadi baginda sering mengulangi perkataan baginda hingga 3 kali berturut-turut, sehingga semua sahabat faham apa yang dimaksudkan oleh baginda. Pengulangan ini bermakna perkara itu sangat penting. Ibnu Mas'ud pernah menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya Rasulullah selalu memberikan mau'izah kepada kami beberapa kali setiap hari kerana khawatir menimbulkan kebosanan pada diri kami. Okey. Jadi kat sini nak cerita bahawa Rasulullah bila Rasulullah nak bagi tahu tentang perkara yang penting kepada para sahabat, maka Rasulullah akan mengulang-ulang perkara tersebut. Ini juga sama seperti situasi guru di sekolah, di mana apabila kita sebagai guru ni, kita nak mendidik akhlak murid-murid, kita perlu sentiasa mengingati murid, sentiasa memberi peringatan berulang kali supaya murid akan ingat untuk akan ingat nasihat yang baik daripada guru-guru ni lah. Jadi inilah antara tasiah Rasulullah yang kita boleh contohi sebagai guru pendidikan Islam. Okey. Seterusnya, okey. Macam kita tengok tadi, yang tadi tu Rasulullah mengulang-ulang perkara penting kepada para sahabat. Okey, yang ni kita boleh faham ini adalah komunikasi ataupun hubungan interpersonal. Maksudnya Rasulullah berkomunikasi dengan para sahabat, berkomunikasi dengan orang lain. Okey, macam mana pula hubungan ataupun komunikasi intrapersonal? Okey, Rasulullah juga melakukan komunikasi intrapersonal. Di mana Rasulullah sentiasa berfikir sebelum mengeluarkan kata-kata baginda. Okay, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia mengganggu tetangganya
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam saja. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan sesuatu perkataan yang tidak difikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Jadi, daripada hadis-hadis ini nak bagi tahu bahawa pentingnya uh, berfikir sebelum berkata-kata. Okey? Jadi berfikir sebelum berkata-kata ni kita boleh kategorikan sebagai komunikasi apa? Kita boleh kategorikan sebagai komunikasi intrapersonal. Di mana maksudnya ini maksudnya kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita fikir, kita muhasabah. Boleh ke kita cakap sesuatu perkara ni? Kalau kita akan fikir, kalau perkara tu baik, memberi manfaat kepada orang lain, maka kita akan teruskan kata-kata kita. Kalau ia tidak baik, maka kita tak akan teruskan kata-kata kita. Itulah pentingnya hubungan intrapersonal. Okay, kalau kita dengan murid-murid, okay, sebelum kita nak keluarkan kata-kata, kita kena berfikir terlebih dahulu. Kita kena fikir kata-kata aku ni boleh ke diterima oleh murid, ataupun kalau adakah kata-kata kita ni terlalu kasar. Jadi kita kena fikirlah benda. Dan fikir tu adalah komunikasi intrapersonal. Okay, jadi komunikasi intrapersonal ni penting dalam diri seorang guru. Supaya apa? Supaya guru ni dapat menunjukkan sasiah yang baik kepada murid-murid. Okay. Seterusnya, sasiah tokoh pendidikan Islam. Siapa? Iaitu Imam Syafi'i. Okay. Imam Syafi'i memiliki ingatan yang kuat di mana beliau menghafal kitab Al-Muwatta. Ini dilihat sebagai faktor yang membantu komunikasi interpersonal Imam Syafi'i ketika berhadapan dengan Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ini beliau memiliki kelebihan di mana beliau boleh menghafal kitab Al-Muwatta. Dan ini membuatkan Imam Malik, iaitu guru kepada Imam Syafi'i ni, terpegunlah dengan Imam Syafi'i ni. Dan ini bila bila Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, itu adalah komunikasi interpersonal lah. Okay. Seterusnya adalah Imam Syafi'i telah berjaya menghasilkan kitab Ar-Risalah, sebuah kitab tentang perundangan Islam. Ini menunjukkan komunikasi intrapersonal berlaku dalam diri beliau. Abdullah 1989 berpendapat bahawa kitab tersebut adalah sebuah karya Imam Syafi'i yang unik dan ulung dalam keseluruhan penulisan undang-undang Islam. Jadi, ini menunjukkan bahawa Imam Syafi'i ini melakukan komunikasi intrapersonal di mana beliau menghasilkan kitab. Bila kita menghasilkan kitab ni, mestilah kita akan berfikir. Macam siapa-siapa pun penulis-penulis buku, mereka bila mereka nak menghasilkan sesuatu buku tu, mereka nak memfikirkan tentang isi kandungan buku tu, mereka akan fikir. Bila berfikir, dia akan berkomunikasi dengan diri mereka sendiri. Itulah yang dipanggil sebagai komunikasi intrapersonal. Okay. Sebab apa Imam Syafi'i berfikir dahulu sebelum apabila dia nak membuat buku tu, supaya dia beliau boleh menganalisis isi kandungan itu betul ataupun salah. Kan? Itu pentingnya komunikasi intrapersonal. Okay. Seterusnya kita lihat guru pendidikan Islam. Okay. Kesimpulannya, dalam konteks guru pendidikan Islam, guru pendidikan Islam berperanan sebagai pemangkin dalam transformasi pendidikan berkualiti dengan mengambil contoh dari sasiah Rasulullah dan tokoh-tokoh pendidikan Islam.
Mereka tidak hanya mengajar pengetahuan agama tetapi juga membimbing membangun akhlak pelajar. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran, kesabaran dan kasih sayang, guru membentuk individu yang pandai secara akademik dan memiliki kesedaran moral tinggi, membawa pada transformasi pendidikan yang holistik. Okay, jadi kesimpulannya nak bagi tahu dekat sini bahawa guru pendidikan Islam ini adalah adalah orang penting dalam pemangkin transformasi pendidikan di negara kita. Jadi sebagai guru pendidikan Islam, kita kena jadikan Rasulullah dan juga tokoh-tokoh Islam sebagai contoh teladan kita, ikutan yang baik kepada kita dari segi sahsiah. Iaitu dalam konteks komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang sekeliling, bagaimana mereka berfikir untuk sebelum melakukan tindakan. Kita relatekan dengan situasi kita sebagai guru pendidikan Islam. Kalau kita nak berkomunikasi dengan murid-murid, kan, macam mana kita berkomunikasi dengan murid-murid, kan, dan sebelum kita melakukan satu tindakan kepada murid, kita berfikir dahulu adakah perkara itu baik ataupun tidak baik, kan. Itu pentingnya hubungan interpersonal dan intrapersonal dalam diri guru pendidikan Islam ni supaya dapat melahirkan sahsiah yang baik. Okay, seterusnya saya serahkan kepada saudara Alimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Alimi bin Wan Aziz dan pada hari ini saya akan menyambung pembentangan berkaitan dengan sahsiah guru dari aspek kepimpinan. Okay, jadi terlebih dahulu kita lihat definisi ataupun maksud kepimpinan. Okay, jadi menurut Aziz 2018, kepimpinan ini merupakan satu faktor pendorong dalam membina kekuatan organisasi untuk menuju ke arah aspirasi atau matlamat yang ingin dicapai bersama. Okay, seterusnya kita lihat pula dari sudut guru sebagai pemimpin. Jadi menurut Sayyidah 2019, beliau telah mengaitkan keupayaan kepemimpinan dengan peranan pendidik yang mana seorang pendidik ini berkeupayaan dalam menyebarluaskan sesuatu ilmu pengetahuan dan perkara kebaikan kepada murid-murid. Okay, jadi Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu pada gelombang ketiga tahun 2021 hingga 2025 telah menekankan konsep kepimpinan guru untuk mewujudkan budaya kecemerlangan profesionalisme berasaskan rakan setugas bagi memberi manfaat terhadap profesionalisme guru sama ada dari sudut kurikulum, jadual waktu, pengurusan, pedagogi dan sebagainya. Okay, seterusnya kita lihat pula kepimpinan yang dibawa oleh Rasulullah. Okay, jadi menurut Abdul Fattah 2009, beliau telah menyatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah merupakan qudwah terbaik. Yang ini berdasarkan dalil iaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang mana membawa maksud bahawa aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Okay, yang seterusnya adalah bimbingan yang dilakukan oleh Rasulullah melalui interaksi dua hala yang mana baginda sangat kerap laksanakan bimbingan ni sebagai contoh ketika dakwah secara sulit. Jadi baginda telah berdakwah dalam kalangan ahli keluarga terlebih dahulu, seterusnya rakan-rakan dan seterusnya barulah dilaksanakan dakwah secara terbuka.
Okay, yang ketiga adalah teknik komunikasi yang dibawa oleh baginda Rasulullah adalah teknik komunikasi yang berkesan sebagai strategi dakwah dalam hubungan diplomatik yang dijalinkan. Jadi baginda Rasulullah ni menggunakan perkataan-perkataan yang mudah difahami oleh golongan-golongan pembesar dan juga raja-raja supaya mereka ni tertarik untuk memeluk Islam, dan baginda juga menggunakan komunikasi melalui surat-surat. Jadi baginda mengutuskan surat-surat kepada raja dan pembesar dengan mesej yang disampaikan untuk menyampaikan dakwah baginda supaya mereka ni memeluk Islam. Okay, yang keempat adalah berunding ataupun syura, yang mana melaksanakan perbincangan dengan para sahabat dalam perkara yang berkaitan dengan kenegaraan dan pentadbiran. Okay, sebagai contoh, dalam perang Khandaq, baginda Rasulullah ni telah tanyakan pendapat kepada sahabat-sahabat. Jadi di situlah Salman Al-Farisi dapat mencadangkan supaya digali parit sebagai strategi peperangan pada hari tersebut. Okay, seterusnya kita lihat berdasarkan kepimpinan yang dibawa oleh Rasulullah tadi, apakah yang dapat dilaksanakan oleh guru dari aspek kepimpinan. Okay, jadi seorang guru ni dapat memupuk nilai murni dan disiplin terhadap murid selaras dengan keperluan pendidikan dan masa hadapan. Jadi seorang guru ni dapat membentuk sahsiah ataupun karakter seorang murid ni yang mana seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani, sosial, intelek, dan selari dengan konsep ataupun slogan anak yang baik lagi cerdik. Okay, yang seterusnya, guru ni juga dapat berperanan sebagai pemimpin dengan membimbing murid melalui interaksi dua hala sepanjang sesi PDP dilaksanakan dalam bilik darjah dan juga di luar bilik darjah. Okay, selain itu juga dari sudut komunikasi, okay, jadi seseorang guru ni dapat memimpin muridnya dengan baik dalam sesi PDP dengan mempermudahkan bahasa dan penyampaian dengan menggunakan bahasa yang mudah dan jelas. Jadi murid-murid tu bila dia dapat sesuatu arahan tu, mereka ni dapat laksanakan tugasan tu secara berkesan. Okay, yang terakhir adalah dengan melaksanakan sesi PDP, berpusatkan murid secara aktif dengan menerapkan elemen 6C. Okay, jadi kita dapat lihat bahawa sesi PDP pada masa kini lebih menerapkan elemen komunikasi, kolaborasi dan sebagainya yang mana dapat membentuk minat murid untuk belajar pada sesi PDP yang akan datang. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kita lihat rumusan. Rumusannya, hubungan interpersonal dan intrapersonal serta kepimpinan merupakan beberapa komponen yang menyumbang terhadap kemantapan sahsiah guru pendidik Islam yang profesional sebagai pemangkin dalam transformasi pendidikan yang berkualiti. Jadi jelaslah bahawa guru perlu melengkapkan diri dengan menguasai serta menerapkan hubungan dan gaya kepimpinan yang baik terhadap murid-murid dan rakan sejawat demi menyempurnakan profesi sebagai guru pendidikan Islam. Jadi sekadar itu sahaja pembincangan daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.